Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayat yang seterusnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina an yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil 'azim. Orang-orang kafir di kalangan ahli kitab tidak ingin dan begitu juga golongan musyrikin tidak inginkan ayyunazzala alaikum, diturunkan ke atas kamu min khairin, berupa kebaikan, min rabbikum, daripada Tuhan kamu. Yakni apa saja kebaikan, tak kira lah Al-Quran ke, berita kebaikan ke, berita gembira ke, kelebihan-kelebihan tertentu ke, orang ahli kitab dan juga golongan musyrikin ni sangat tak suka dengar. Dia sangat tak suka dengar. Orang beriman buat gini dapat benda-benda kebaikan, dia tak suka. Bila hati tu busuk kan, maka apa saja benda yang dibuat tu nampak semua sekali tu dia nampak tak elok. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Dan Allah Taala tak pedulilah, maknanya Allah Taala mengkhususkan rahmat Allah Taala itu kepada siapa-siapa yang Allah Taala kehendaki. Allah Taala tak peduli. Kamu lah tak suka, kamu suka tak suka, tak kira. Allah Taala tak peduli. Sebab ini kehendak Allah. Kamu tidak boleh mengatasi kehendak Allah Taala. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah Taala itu dialah yang memiliki kelebihan kurniaan yang sangat besar. Jadi orang-orang kafir daripada ahli kitab dan kaum musyrikin tidak suka kalau diturunkan kepada kita, orang Islam, walaupun sekecil mana sekalipun, kebaikan apa saja, tak kira. Tak kira lah betul Al-Quran ke, ilmu ke, kemenangan ke, khabar gembira ke, tak kira. Tapi tetapnya Allah Ta'ala yang tentukan semua sekali. Mengkhususkan kepada siapa-siapa yang mendapatnya rahmat-rahmat Allah Ta'ala. Untuk kenabian ke, kerasulan ke, tak kira. Allah Ta'ala yang mengkhususkan. Siapa-siapa yang dia khendaki. Tak ada siapa dia boleh mempertikaikan hak kehendak Allah Ta'ala. Hak kehendak Allah Ta'ala tidak boleh. Kerana Allah Ta'ala yang memiliki kuasa untuk memberi limpah kurniaan kepada siapa-siapa. Allah Ta'ala yang memiliki. Jadi kita tidak ada kuasa, maka bila tak ada kuasa, terima je lah. Allah Ta'ala kurniakan, anugerahkan kepada siapa-siapa, kita terima je lah. Tapi golongan ahli kitab, dia tak suka. Dia tak suka benda ini, boleh kebaikan. Boleh kebaikan kepada orang yang beriman, dia tidak suka. Ini kerana ada perasaan yang hasad dengki. Ini di kalangan ahli kitab, lebih-lebih lagi yang diceritakan sini pasal Yahudi. Yang mana Yahudi ni, dia beranggapan kononnya dia inilah sebagai orang penting lah. Dia ni sebagai orang penting. Bila adanya Nabi Muhammad SAW ni, dia inilah orang yang penting. Tapi bilanya mari Nabi Muhammad SAW, mereka ni macam jadi tak penting. Sebab sebelum pada ni, golongan penduduk Madinah apa semua sekali, orang Arab ni banyak tumpu pada mereka. Tapi bilanya marinya Nabi Muhammad SAW, jadi seolah-olah mereka tu dipinggirkan, mereka tak suka benda ni. Dia akan jadi rasa hasad dengki yang luar biasa di kalangan Yahudi ni, di kalangan ahli kitab. Dia tak suka benda ni. Dan Yahudi ni, dia dah bila dia benci, bila dia tak suka, dia nak masuk dalam Islam.
Dia kalau boleh dia nak masuk, nak menyelinap masuk ke dalam Islam. Dengan maksud untuk merosakkan Islam daripada dalam. Supayanya para sahabat Nabi yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi hilang kepercayaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak percaya pada Al-Quran. Dan poin pentingnya mereka pokok Yahudi ni, poin pentingnya mereka ini mendakwa bahawa mereka lah sebagai penasihat. Nak terima daripada Nabi, kena dengar nasihat dia dulu. Tu makna dia. Nak dengar apa yang disampaikan oleh Nabi, nak dengar boleh. Tapi selepas pada tu, mari dengar nasihat kita. Kita kata gana pula. Jadi kalau okey, kalau tak okey, tak boleh terima. Sebab kita orang lama. Kita orang ngaji, orang hak diterima wahyu lebih awal lagi. Jadi apa-apa pun, kena dengar apa kita kata. Kita ni guru tua-tua saja. Dan beginilah juga yang berlaku pada zaman sekarang ni. Bila dia sampaikan hadis pun, kadang-kadang ustaz tu kata gana, ustaz ni kata gana, ustaz tu kata gana. Padahal lafaz pun jelas-jelas dia kata gitu. Jadi masih lagi seolah-olah tak jelas makna. Al-Quran bila jelas punya makna, tak perlu kita nak pertikaikan laginya makna dia. Hadis tu jelas dah makna dia, nak pertikaikan apa lagi? Kan? Nak pertikaikan apa lagi? Kan? Kecuali hadis-hadis yang keliru. Hadis-hadis yang keliru. Tapi hadis-hadis yang jelas, ayat-ayat Quran yang jelas, itu tak ada dah. Yang boleh kita hurai dengan makna sebaliknya. Tak ada. Jadi gitu. Yang syirik jadi boleh buat syirik. Yang berjudi boleh berjudi ke. Yang berzina boleh berzina ke. Yang membuat maksiat jadi tak boleh jadi tiba-tiba boleh jadi boleh ke. Itu tak boleh gitu. Kan? Dia tak akan berubah. Dan itu dia panggil sahih soreh yang jelas, kan? Bila benda tu yang jelas, maka jelaslah hukum dia. Hukum tu sudah jadi jelas dah. Maka nak terima nasihat siapa lagi? Benda ayat yang jelas. Ayat-ayat yang tak jelas tu lain. Ayat-ayat yang tak jelas tu lain. Yang tak jelas tu adalah dihuraikan dalam awal surah Ali Imran, ada dibahaskan. Itu nanti sampai situlah. Itu bila ayat-ayat yang tak jelas. Itu pun pada ayat-ayat yang tak jelas ni kita kena beriman juga pun. Kan? Yang tak jelas. Jadi golongan Yahudi satu lagi, dia nak rosakkan dengan cara nak mempertikaikan dasar-dasar Islam. Dengan mendakwa bahawasanya Al-Quran ini ada perubahan. Sekejap gitu, sekejap hukum gini, sekejap hukum gitu, mana macam berubah-ubah je. Al-Quran ni macam berubah-ubah je. Jadi dia nak menafikan Nabi SAW dengan mendakwa Quran yang dibawa oleh Nabi ni, Quran yang tidak sempurna, itu adalah bentuk reka-rekaan lah. Maka bila keadaan gininya, Allah Ta'ala turunkan ayat Quran. Ayat seterusnya, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ayat yang kami nasahkan, yang kami buangkan, aw nunsiha, ataupun kami lupakan ia, na'ti bi khairin minha, pasti kami akan datangkan yang lebih baik daripadanya. Au mithliha, ataupun sama sebanding dengannya. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Adakah kamu tidak mengetahuinya bahwasanya Allah Taala ini berkuasa atas segala sesuatu. Allah Taala boleh buat apa saja. Allah Taala nak beritahu dia berkuasa. Kan? Maka dia panggil ikut suka Allah Taala. Allah Taala nak buat gitu. Kan? Allah Taala ada cara daripada Al-Quran ini Allah Ta'ala buangkan. Allah Ta'ala buangkan. Sebelum ni ada, kemudian buang. Ataupun dia lupakan. Lupakan ayat tu. Jadi Nabi SAW tak baca ya. Na'ati bi khairin minha. Kami akan datangkan yang lebih baik daripada dia. Lebih baik pada ayat tu. Au misliha, ataupun sambanding dengan dia.
Gitu. Jadi sini sebenar kali Yahudi nak membuat kekeliruan kepada masyarakat dengan nak beritahu Quran ni ada terbatal lah hukum, terbatal lafaz dia, macam mana gini Al-Quran. Gitu. Dia panggil nasih mansukh. Nasih ni yang menghapuskan, mansukh mana yang dihapuskan. Kan? Yang mana yang menghapuskan, yang mana yang dihapuskan. Jadi jawapan bagi syubhah Yahudi ini, perubahan hukum nasakh sesuatu syariat hukum dalam Al-Quran yang didakwa menunjukkan ia itu tidak sempurna. Yakni sini jawapannya Allah Ta'ala tidak menasahkan sesuatu hukum melainkan digantikan dengan hukum yang lebih baik ataupun sepadan. Jadi nasah boleh dengan berupa secara dibatalkan dari diamalkan. Dibatalkan ia untuk diamalkan walaupun lafaz ada dalam Al-Quran. Atau melupakan hukum dan ayat itu. Melupakan ayat dan hukum itu. Jadi Al-Quran ini adalah untuk seluruh bangsa. Dan apabila dipelajari dan dihayati, ia dapat mengubah arus masyarakat secara global. Sebab tu ada namanya nasih mansukh. Jadi Yahudi cuba nak khenak lah. Yahudi cuma nak khenak, nak mempertikaikan Al-Quran. Tapi daripada guru saya, guru saya, dia ada beritahu semua ayat Al-Quran boleh digunakan, tak ada nasih mansukh. Ini antara satu pendapat. Hanya terdapat perubahan makna daripada amalan yang berat kepada ringan, pahala kecil kepada pahala besar. Itu saja. Itu pendapat yang rajah daripada guru saya. Mana Quran ni sebenarnya kali tak ada nasih mansukh. Mana kalau Yahudi nak gunakan itu pun tidak boleh. Contohnya ayat yang mana ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhal muddathir. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, iaitu Nabi, qumil laila illa qalila, hendaklah kamu solat malam. Walaupun sedikit. Niswa minkum min qalila. Jadi hukum asal yang solat itu untuk kita semua sekali adalah wajib, asal hukum. Kemudian bila adanya solat 5 waktu, diwajibkan solat 5 waktu, solat malam itu jadi solat sunat. Solat malam itu jadi solat sunat. Awal asalnya solat malam itu adalah solat yang wajib. Solat yang wajib. Maka gitu keadaan nasih mansukh dia tu, dia jadi gitu. Mana yang wajib jadi sunat, yang sunat jadi wajib, yang jadi gitulah. Keadaan-keadaan ayat-ayat dalam Al-Quran. Sebab tu dalam ayat Al-Quran boleh digunakan semua sekali, boleh digunakan. Sebab tu kalau kita tengok ada setengah-setengah ulama tafsir, dia gunakan ayat Quran, dia tak sentuh pasal nasih mansukh tu, dia tak sentuh pasal nasih mansukh, dia sentuh pada lafaz yang ada dalam Al-Quran itu boleh digunakan semua sekali. Dan ada juga dalam hadis, cuma yang ada disentuh yang dalam hadis seperti mana cerita menyusu apa semua sekali, ada hukum dalam Al-Quran lain, yang dalam hadis lain yang ada disebut. Yang itu dilupakan. Itu antara contoh yang dilupakan. Ini panjang lebarnya ada dibahaskan dalam bab usul fiqh apa semua sekali pun ada dibahaskan. Mana kesimpulannya Allah Ta'ala akan membawa kebaikan. Allah Ta'ala tidak akan buang mudah-mudahnya Al-Quran. Allah Ta'ala tidak akan lupakan Al-Quran itu dengan mudah-mudah gitu. Tanpa ada hikmah dia. Hikmah dia Allah Ta'ala akan membawanya kebaikan.
kebaikan yang lebih baik daripada itu ataupun yang sebanding dengan diganti yang lain. Habis itu, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Jadi, adakah kamu tidak tahu bahwasanya Allah Ta'ala itulah yang memiliki kerajaan yang di langit-langit dan juga di bumi. Wa ma lakum min dunillah, dan tidak ada buat kamu yang selain daripada Allah Ta'ala sebarang pelindung dan juga sebarang penolong. Jadi sinilah nak beritahu kuasa Allah Ta'ala ni kuasa mengatasi semua sekali. Kuasa yang mengatasi semua sekali, Allah Ta'ala yang tentukan gitu, dan Allah Ta'ala tentukan benda tu yang lebih baik. Benda yang lebih baik. Mana kalau Yahudi nak mempertikaikan sangat, kalau dulu Yahudi berat lagi, kan? Mana hukum diringankan untuk Yahudi. Yahudi antara yang dia tak boleh makan adalah arnab, tak boleh makan. Antara hukum yang diharamkan bagi orang Yahudi makan arnab. Dan tak boleh makan lemak. Dan tak bolehnya bila kena air kencing, kena najis, tidak dibasuh dah lagi. Kalau kena pada pakaian, kena potong pakaian. Mana pakaian yang sudah yang terkena najis tu jadi terus rosak pakaian. Makna lebih beratnya hukum yang perlu diamalkan melalui syariat yang zaman dahulu. Nah, maka Allah Ta'ala datangkan syariat yang mudah untuk diamalkan. Untuk diamalkan untuk zaman sekarang ni. Jadi antara semalam kita baca hadis semalam dulu ada baca hadis yang mana Allah Taala sebelum pada ni tak tidak benarkan ambilnya harta ghanimah kan, harta rampasan perang kan. Tiba-tiba masa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Taala baginya halalkan harta ghanimah itu buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, buat umat Islam. Keseluruhan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang sini am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Adakah kamu ingin bertanya pada rasul kamu itu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kama su'ila Musa min qabl, seperti mana ditanya kepada Nabi Musa sebelum pada ni. Adakah nak jadi macam cerita yang pokok kamu mempersoalkan Nabi Musa dahulu, sehingga kamu sendiri itu akan jadi rasa susah, kan? Susah untuk beramal. Contoh cerita ayat yang sebelum pada ni, cerita Baqarah, kan? Cerita pasal lembu sapi tu, yang mana golongan Yahudi itu jadi sukar untuk mencari lembu yang sebenar yang mengikut kehendak Allah Ta'ala. Benda tu jadi susah kerana banyaknya duduk mempersoalkan apa yang Allah Ta'ala wahyukan. Kan? Asalnya perintah Allah Ta'ala suruh sembelih. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sungguhnya Allah Ta'ala perintahkan kepada kamu supaya sembelih lembu. Tu je. Perintah asal. Tapi banyak songeh, banyak mempersoalkan. Adakah puakmu nak buat Nabi Muhammad pun gitu juga seperti mana Nabi Musa? Wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Dan barang siapa yang menukarkan keimanan itu dengan kekufuran, faqad dhalla sawa'as sabil, maka dia sudah sesat daripada jalan yang lurus. Daripada jalan yang lurus sebenar. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Berkeinginan besarnya pokok Yahudi ni, pokok Yahudi berkeinginan bahawasanya di kalangan Alkitab ni menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu semua daripada setelah iman kamu, setelah kamu beriman. Kufaran menjadi kafir.
kembali jadi kafir hasadan min indi anfusihim. Semata-mata hasad dengkinya, hasad dengki yang ada dalam diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah daripada kebenaran yang jelas buat mereka. Ya. Fa'fu wasfahu, maka maafkanlah mereka. Wasfahu, belapan dada lah. Hatta ya'ti Allahu bi amrih, sehinggalah sampai Allah Ta'ala mendatangkan keputusannya, keputusan hukum di akhirat kelak. Inna Allah ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah Ta'ala atas kehendak sesuatu itu, Allah Ta'ala maha menentukan, maha berkuasa. Jadi banyak orang di kalangan ahli kitab ni yang mengharap untuk kita semua sekali ini jadi murtad. Jadi kafir mula. Mereka nak seperti mana jadi pokok mereka. Seperti mana keadaan pokok mereka. Dan ini sebenarnya kali adalah sifat hasad dengki yang ada pada mereka ni, yang peliknya setelah daripada datangnya kebenaran. Datangnya kebenaran itu keluarnya hasad dengki. Jadi mereka ni bila keadaan biasa kita tak nampak sifat jahat mereka. Nampak sebelum pada ni nampak alim, nampak jadi orang yang baik, berjuruh, molek. Tapi bila kita datangkan kebenaran, maka keluarnya syaitan-syaitan dia. Dia pun zahirkan syaitan-syaitan dia. Itu yang berlaku. Lepas tu bila kita sampaikan kebenaran, kadang-kadang kita tak sangka daripada perkataan ni, perkataan-perkataan yang tak patut diperkatakan oleh orang Muslim, orang yang berjuruh, orang yang baik, orang yang lebay lah. Tiba-tiba menggunakan perkataan-perkataan yang keji kepada orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Dan ini sebenarnya kali adalah hasad dengki. Hasad dengki. Bila mereka tu tahu mereka tu jahil, ada orang yang lebih alim pada mereka, dia tu dengki. Asalnya kerana dengki, tak puas hati. Okay. Tak boleh nak ajarmu, budak lagi, aku dah tua dah, aku dah lama dah asam, rasa asam garam sebelum pada ni. Semua tu tak beranak lagi, aku dah rasa dah garam, nak pandai-pandai nak ajar orang. Pandai-pandai nak ajar orang. Jadi rasa tak macam, tak puas hati. Tapi sebelum pada kita sampaikan kebenaran kepada mereka, kita tengok dia ni satu orang yang lembutnya, satu orang yang baiknya, nampak bercakap pun, nampak beralunya, nampak semua tu okey je pula. Tapi bila dia rasa terancamnya, benda yang dia buat tu, dia rasa ada orang tegur benda amalan yang dia buat tu salah, masa ni lah terzahirnya syaitan yang ada pada diri mereka. Dia macam ni lah juga golongan Yahudi lah. Golongan Yahudi, golongan Alkitab ni lagu tu lah. Nampak secara zahirnya nampak macam orang baik. Nampak orang baik, orang suka kuat amal. Kita kata patut orang yang kuat amal ni cakap gitu. Tapi tiba-tiba dia ni jadi berubah sikap, jadi mencarutnya apa semua sekali. Lepas tu kalau kita belajar Al-Quran, kita belajar sunnah, tiba-tiba kita nak membangkang orang lain kadang-kadang dengan gunakan perkataan-perkataan mencarutnya, dengan perkataan-perkataan yang tak bagus untuk dikatakan oleh satu orang Muslim kepada satu orang Muslim yang lain, pada satu orang manusia yang lain, maka itu macam tak berapa faham lagi Al-Quran dengan Sunnah. Lepas tu bila kita tengok dengan Al-Quran dengan Sunnah, tidak ada perkataan-perkataan yang betul celah-celah, kutuk-kutuk dengan lafaz-lafaz gitu. Kan? Kita tak guna kata bodoh ke bengong ke apa semua nak kata pada orang. Tidak. Kita hanya beritahu apa yang Al-Quran kata. Apa yang kebenaran kata. Itu saja. Hukum yang benar tu apa. Tapi kalau orang tu kata juga pada kita,
Maka Allah Ta'ala kata, fa'afu, maafkanlah. Dia kata pada kita, maafkan. Tak usah dia jawab lah. Ini cara yang terbaik. Cara yang terbaik tak usah jawab. Kan? Dia cakap benda yang karut, benda yang tak betul, benda yang tak munasabah satu orang Islam nak kata, maka kita tak usah nak jawab apa, kita maafkan. Dalam hati kita, kita maafkan dia. Wasfahu dah lapai dah ada lah. Yalah, gitu ikut dia lah. Nak kata sangatnya gitu. Kan? Mana biarkan saja. Mana sini jangan fikir. Kita jangan fikir nak balas ke apa, jangan. Jangan fikir nak balas. Sebab biasa bila orang kata pada kita, kita akan fikir nak balas. Kita akan fikir nak balas macam mana. Maka tak usah duduk fikirlah nak datang kerana sehinggalah Allah Ta'ala buat keputusan esok. Sehinggalah Allah Ta'ala mengeluarkan keputusan hukum. Ya apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Yang Allah Ta'ala kehendaki bila berlakunya di kalangan orang-orang kafir itu yang melampau sehingga menyerang orang Islam, bukan lagi kata bahkan dengan menyeksa orang Islam, maka Allah Ta'ala memberi kebenaran untuk berjihad lawan mereka. Kan? Berjihad juga dengan senjata lawan senjata. Kan? Senjata lawan senjata. Mana dengan peperangan. Jadi sehingga selagi tidak ada, maka tidak ada. Maka kalau sekarang ni macam mana sehinggalah kita dalam keadaan didesak gitulah. Bila sampai didesak gitu, maka terpaksa mana kita nak menguatkan Islam itu dengan cara mempertahankan Islam itu dengan peperangan. Tetapi untuk peperangan itu dia ada bab dia lagi lah, iaitu dengan adanya syarat-syarat tertentu. Bukan tunggunya kita pergi bunuh orang kafir, itu tidak. Tidak gitu. Sebab itulah untuk ayat umumnya, maafkan, biarkan, abaikanlah keadaan betul. Dan kalau sampai mati pun sehingga Allah Ta'ala tentukan hukum keputusan dia tu di akhirat kelak lah. Macam mana? Jadi maknanya kesimpulan bersabar. Kesimpulannya hendaklah kamu semua bersabar. Bersabar menghadapi orang-orang kafir bila kita menyampaikan kebenaran. Sebab tu bila kita sampaikan kebenaran, maka akan diujilah kesabaran tu. Akan diuji kesabaran kita. Walana beluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Dan pastinya kami akan memberi ujiannya kepada kamu, sehinggalah kami benar-benar tahunya di kalangan kamu siapakah yang benar-benar yang berjuang agama yang sebenar, dan siapakah orang yang benar-benar sabar. Maka Allah Ta'ala nak uji kesabaran, nak uji kesabaran kita semua sekali. Jadi nak dapat sabar tu macam mana? Mari dengan tiba-tiba jadi sabar gitu. Tidak. Nak sabar pun kena ada amalan dia. Nak sabar pun dia kena ada amalan dia lah, ada cara dia. Bukan main jadi terus sabar gitu. Nak sabar, ini Allah Ta'ala ajar, wa aqimus solah wa atuz zakat. Nak jaga yang tadi itu, nak jadi sifat kita ni jadi memaafkan, mengabaikan tak balah ni, makna kita kena ada amalan yang mendorong kita jadi buat baik. Mendorong kita ke arah bersabar itu. Maka Allah Ta'ala perintahkan wa aqimus solat, hendaklah kamu teruskan solat secara sempurna. Teruskan solat secara sempurna, jaga diri kamu supaya kamu tu betul-betulnya dapat kawal nafsu kamu sehingga nak pergi balas, nak buat tindakan yang boleh menyebabkan kamu akan menyesal esok. Yang mana kadang-kadang benda tu kamu akan buat tu, kamu akan balas tu yang melebihi daripada batasan yang sepatutnya. Itu betul amalan yang bentuk tubuh badan. Wa atuz zakat, satu lagi amalan yang bentuk harta. Wa atuz zakat, dan hendaklah kamu tunaikan zakat.
Maka jadi lembut hati. Amal pun kita jaga, amal solat pun kita jaga, zakat pun kita jaga. Sebab dengan zakat ni kita akan jaga pokok orang miskin kan. Kita akan jaga golongan orang miskin. Ya, kita apa? Kita akan jadi belas kesian kepada orang miskin. Dan kadang-kadang pun orang-orang yang mencela-cela kita ni orang-orang miskin pun ada kadang-kadang. Kan? Orang yang miskin pada kita lah. Orang yang miskin pada kita jadi lebih kaya daripada dia, kita yang jadi lebih senang pada dia. Maka kadang-kadang kita tengok pada dia ni dengan keadaan miskinnya dia ataupun dengan adanya sifat kita penyayang kepada orang miskin ni, maka kita akan jadi penyayang kepada semua orang. Tak kira orang kaya ke orang miskin pun kita akan jadi penyayang. Maka dengan adanya sifat penyayang ini, kita akan dapat tahan sabar. Kita akan jadi dapat tahan sabar. Mana boleh sabar ni payah. Nak boleh sabar ni, nak suruh tahan sabar ni payah. Bukan main mulut je kata sabar. Tidak. Kadang-kadang kalau kita, orang yang tengah marah kita suruh kita sabar pun dia marah kita balik. Kan? Dan benda ni pula pernah juga dihadapi oleh Nabi SAW. Nabi suruh sabar, perempuan tu siap marah Nabi lagi. Kan? Dia tak kenal Nabi, dia siap marah lagi Nabi. Pun ada dalam hadis. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Dan apa yang kamu dahulukan untuk diri kamu berupa kebaikan itu, tajiduhu, kamu akan dapatinya ia di sisi Allah Taala kelak. Yang mana Allah Taala akan memberinya balasan kurniaan atas apa saja amalan-amalan kebaikan yang kamu buat. Maka sini yang selain daripada solat, zakat secara am lah, mana amalan-amalan kebaikan yang am keseluruhannya. Semua sekali itu Allah Ta'ala akan memberi balasan-balasan yang setimpal. Dan Allah Ta'ala ganda-gandakan laginya kurniaan kepada orang yang melakukan kebaikan itu. Innallaha bima ta'maluna khabir. Innallaha bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui akan amalan apa yang kamu kerjakan. Apa saja amalan-amalan yang kamu buat tu, yang besar ke yang kecil ke apa semua sekali, Allah Ta'ala tahu. Jadi betul-betulnya kamu sabar ke ataupun tidak pun Allah Ta'ala tahu. Maka bila kamu tahu bahawasanya Allah Ta'ala maha mengetahui, maha melihat akan amalan-amalan kamu, maka dengan sendirinya kamu akan jadi beringat. Kamu akan jadi berwaspada. Amal ini sedang dilihat oleh Allah Ta'ala, maka amalan ini mesti kita buat sehabis elok, sehabis sempurna. Gitu. Sampai sini saja dulu. Wallahu a'lam bissawab wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.